Hai, Assalamualaikum. Hari ini istimewanya kita jumpa di rancangan US Potato Cooking ni. Nama saya Muhammad Kamarudin. Tapi siapa yang kenal saya, dia panggil Chef Bob. Dan hari ini saya ada 3 resepi yang paling menarik untuk saya sharekan pada you guys semua kat depan tu. Menu yang pertama yang Bob nak sharekan pada you guys semua adalah sambal lodeh US Blue Purple Potato. Menarik tak dengar? Macam kita ada Asian, Jawa sikit, kemudian kita ada sos sabayon. Masuk sikit French. Yang paling important sekarang, kita mesti ada main kita kat sini. Inilah US Blue Purple Potato yang zero fat, zero cholesterol and zero sodium. Tapi dia kaya dengan vitamin C dan juga potasium kita. Ni potasium ni paling important ni. Okey. Apa yang kita perlu buat sekarang? Kita kena potong kita punya blue purple potato ni. So potong dia. Ikut mana suka. Kalau you nak slice pun boleh, you nak cubekan pun boleh, tak jadi masalah. Macam Bob nak slicekan dia. Okey, macam mana Bob nak slice? Bob slicekan macam ni saja supaya senang masak. Kita punya potato ni pun dah pun potong, dah pun siap. Bob asingkan dulu sementara dalam bekas yang lain. Okey, letak di sini cantik-cantik. Kemudian Bob akan bagi tahu bahan-bahan yang lain untuk sambal lodeh Jawa dengan sabayon sos ni. Untuk sabayon sos ni, Bob menggunakan kita punya extra virgin coconut oil ni. Selalunya sabayon sos ni digunakan daripada butter, clarified butter ataupun olive oil. Tapi istimewa Bob gunakan coconut oil supaya nampak lebih Asian style sikit. Langkah seterusnya, kita perlukan potato ni, kita nak pun goreng dia. Okey. So, kita panaskan minyak dalam kuali. Langkah yang seterusnya, minyak dalam kuali ni pun dah pun panas. So Bob nak goreng US Blue Purple Potato ni. Kita masukkan dalam perlahan-lahan. Nampak tu. Bila menggoreng ni, nak kena goreng dia macam kerepek. Cantik. Okey. Sementara menunggu Blue Purple Potato ni garing jadi crispy, kita tunjukkan langkah yang seterusnya. Kisar bahan-bahan lengkuas, ada udang kering dan cili kita dalam blender. Apa yang Bob nak buat? Cili merah, patah-patahkan je. Masuk dalam ni, patah-patahkan. Okey. Kemudian ambil udang kering, masukkan dalam udang kering kita dan juga kita punya lengkuas. Lengkuas ni kalau boleh potong racik halus-halus sikit, kecil-kecil sikit supaya senang kita nak blendkan dia. Okey, masuk dalam. Okey, tips yang Bob nak bagi tahu ni, selalunya kita macam ni, kita blend dengan air. So, bila kita blend dengan air, kita nak masak dia nanti, dia akan mercik-mercik. So, untuk kurangkan mercik itu, Bob menggunakan minyak masak biasa saja. Sebab nanti macam mana pun kita nak masak pakai minyak juga, betul tak? So, masukkan minyak, so kita boleh blendkan dia. Kita punya cili kita pun menarik. Dah kita letak sini. Kita punya potato ni pun dah crispy. So kita boleh angkatkan dia keluar. Kita boleh toskan dia supaya kita slowkan api. Tengok tu macam keripik-keripik yang kita nak buat. Nampak tak? Apa yang Bob tahu pasal US Blue Purple Potato ni, dia mengandungi high antioksidan untuk badan kita. Okey. So, kita dah pun siap. Kita letakkan kat tepi macam ni. Yang dah siap, kita tepi. So, next, kita punya ni, kita ambil cili kita yang kita blend tadi, terus kita tuangkan ke dalam. Okey, ikan. Okey, cantik. Nampak tu, kita tumiskan dia sampai dia betul-betul masak. Kita punya cili yang kita blend tadi pun dah pun pecah minyak, dah cantik dia punya color dia. Kita masukkan langkah yang seterusnya, kita punya bawang kita. Bawang goreng ni, bawang goreng pula tersasut. Bawang merah yang kita slice ni tak perlu sangat nak masak-masak sebab kita nak crunchy-crunchy-kan dia. Nampak tu, dalam periuk ni sekali dengan merah macam cili sambal dia dah cantik. Kemudian api kena besarkan dia sikit supaya bawang dia cepat
serata dan cantik. Kemudian masa di tengah layu-layu ni, kita masukkan kita punya bawang putih pun boleh masuk dalam sekali. Okey, setengah orang bila sambal lodeh ni dia nak blendkan sekali dengan bawang pun boleh kalau nak, tapi Bob nakkan dia punya crunchiness, nakkan dia punya kita makan potato tu dengan bawang ada rasa sekali, baru cantik, baru sedap. Nampak tak? Color pun dah cantik tu. So, the next step lepas ni, Bob nak masukkan kita punya tofu kita, tahu kita yang dah digoreng ni. Dah digoreng awal-awal, masukkan ke dalam. Okey, kita dah masukkan ni, kita letakkan ke tepi. Kemudian, kita masukkan juga kita punya tempe. Jawa kalau tak ada tempe, tak sedap. So, kita letakkan tempe dia ke dalam ni. Dah digoreng ni. Kita kacaukan dia. Nampak tak? Menarik tak? Dan siapa-siapa nak pedas, kalau katalah tak cukup pedas cili ni, kita ambil cili padi, ketukkan dia 2-3 ulas, ataupun siapa nak pedas ada 4, masukkan ni, masukkan dalam terus. Habis cerita. Kita punya kacang panjang kita masukkan dalam sekali terus. Kacang panjang ni. Dah banyak barang dah nak habis, dah siap dah ni. Sikit saja lagi tinggal. Dah adukkan dia. Okey, kita kacaukan dia. Bau dia pun dah tak boleh tahan dah. Letakkan sedikit serbuk kunyit. Okey, sikit saja, tak perlu banyak-banyak. Serbuk kunyit kita dalam ni. Okey, dah cukup. Kemudian kita kena letak kita punya asam keping. Satu cukup, jangan banyak-banyak. Sangat dia terlalu masam, kita tak perlukan letak terlalu masam, sebab kita akan letak kita punya air asam jawa kita. Pun kita kena letak, tak perlu banyak. Air asam jawa ni 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu, 4 sudu dan 5 sudu. Cukup. Tak perlu banyak-banyak. 5 sudu besar. Kita kacaukan dia pun dah cukup, sebab kita pun dah ada dalam dia asam keping kita dalam. Ada 3 bahan lagi yang Bob belum letak. Bob ada pucuk kita. Pucuk ni sebenarnya dah direndam. Walaupun dia sebenarnya kering kan. So dia ada kat dalam ni. Kalau mana yang besar-besar tu, dia tarik-tarikkan dia. Tak perlu nak apa juga, nak perlu besar-besar. Letakkan kat dalam. Nampak tak? Mana suka pucuk lebih, letaklah lebih. Mana macam ni untuk 4 orang, tak perlu banyak-banyak. Kemudian ada juga kita punya soun kita. Nak macam bihun ni, gelas muda ni. Kalau tak ada soun, selalu kat kedai-kedai mesti jumpa punya. Mesti ada. Letak terus dalam. Ini dah menarik ni. Kacaukan dia. Terliur dah ni. Okey, bahan seterusnya sikit lagi Bob letak kita punya isi kerang. Kalau kat rumah tu tak nak pakai isi kerang, kat rumah tu nak pakai lala ataupun nak pakai bahan-bahan yang lain, nak pakai isi sotong ke telur sotong ke telur ikan ke, kalau ada boleh letak dalam. Tak perlu banyak, sebab yang paling penting sekarang ni kita punya potato, kita punya hero. Okey, santan. Sebab Bob nak dapatkan rasa lemak-lemak itu. Okey, santan tak perlu banyak, lebih kurang dalam 100 ml pun dah cukup dah. Bob akan letak kita punya hero. Kita punya blue purple potato ni yang dah goreng crispy ni. Menarik sedap. So, bila panas ni, terus Bob letak dalam. Nampak tak? Menarik tak? Dalam ada purple, ada merah, ada putih, ada hijau. Okey, sekarang masa untuk Bob nak buat sabayon sauce. Sabayon ni kita pakai coconut virgin oil. Selalunya kita tahu olive oil saja yang macam coconut pun ada virgin oil deh oi. Okey. So, macam nak buat? Bob bagi yang simple saja. So, kita perlukan mixing bowl kita dan kita perlukan whisk kita. So, kita ambil telur kuning kita yang kita ada 2 biji ni, masukkan kat dalam. Masukkan kita punya
lemon juice kita ataupun pakai air limau nipis pun boleh. Masukkan sedikit. Okey, masuk dalam. Kemudian kita double bathkan. Okey, double bath ni kena air panas kat bawah dan kita letakkan di atas dan kita whisk dia. Okey. So, bila buat sabayon sos ni, kita nak kena jaga temperature minyak dia sebab kita menggunakan telur kuning yang kita whiskkan ni. So, buat masukkan sedikit gula, secubit saja, tak perlu, 2 cubit lah. Okey, masukkan dalam ni. Sedikit garam. Masuk dalam. So, masukkan balik dalam double bath ni. Biar dia kembang, biar dia ada temperature warm dia kat sini. So, fungsi extra virgin coconut oil ni kita masukkan sedikit demi sedikit. Sebab coconut oil ni, coconut virgin oil ni dia memang rasa dia memang party. So, kita tak perlu letak terlalu banyak. Kita tak nak rasa dia terlalu mual sangat. So, kita masukkan dalam. Masuk, kita whiskkan kat sini. Sedikit lagi. Tak perlu, lebih kurang dalam 2 sudu, 2 sudu setengah dah cukup. Kita masukkan dalam. Nampak tak? Inilah nama dia sabayon sos. Rasa sikit. Bismillah. Tajam dia daripada limau, lemak dia daripada ekstrak virgin coconut oil. Memang sedap. Kita dah sampai peringkat terakhir. Apa yang kita dah masak ni, kita nak kena set atas pinggan. Nampak tak? Sambal lodeh. Kita with US blue potato kita dah pun siap ni tadi. Masak. Berasap-rasap. Nampak tak? Dengan color purple dia. Dengan ada soun dia. Ada kerang dia lagi. Ada hijau dia daripada kacang panjang. Kita kena letak kita punya sabayon sos kita yang dah kita buat tadi. Kita letak dekat atas. Dia ala Jawa French. Yang ada buat tinggalkan sikit yang crispy ni, kita boleh letak dekat atas. Kita letak biar ada crispy. Kemudian bawa ada sikit garnish yang hijau-hijau ni, letakkan di atas. Cevil ni yang nampak hijau. So, okey, dah pun siap sambal lodeh US blue purple potato with sabayon sos kita. Jangan lupa mencuba resepi Bob ni. Kita tunggu resepi yang kedua.